Hai, Assalamualaikum, saya Fisahrudin dan kembali pada segmen Sembang Lebat dan juga merangkap Nyahkotak untuk keempat model iPhone 12 yang baru saja memasuki pasaran Malaysia hari ini. Dan bersama saya ialah dua gentleman yang saya biasa lagu Sembang Lebat. Di belah kanan saya ialah Fazli dan belah kiri Fahim Zaha. Dan hari ini kita akan mulakan dulu dengan Nyahkotak. Jadi macam mana kita nak kotak? Saya rasa banyak sangat Fazli. Fazli, kita rasanya kita Betul. Mestilah kita akan unbox benda yang paling baru sekali ataupun iPhone 12 paling baru. Kategori baru juga iaitu iPhone 12 mini. Ya, betul. So, anda mesti dah tahu kan kenapa kenapa kotak dia nipis sebegini, sebab Apple dah tak disediakan pengecas dan cara membuka kotak pun lah lebih mudah. Tada! Oh wow. Ya Allah, cantiknya. Kecil. Dan Fazli, kalau kita boleh compare ketebalan dengan kotak dulu Fazli, kita boleh ambil 12 SE. Jadi kalau SE yang dilancarkan awal tahun ni. Ya. Okey, tadi kami dah ukur ketebalan kotak betul-betul separuh. Betul-betul separuh. Betul-betul separuh. So banyaklah Apple jimat alam, jaga alam sekitar kononnya lah. Okey, tapi duit dia tak jaga. Okey, kemudian di dalam kotak seterusnya hanya ada kabel USB-C ke Lightning. Lepas tu kita ada sampul yang kecil ni Untuk manual. Itu saja. Dan yang kecil ni adalah manual, SIM pin dan juga stiker yang mana kini hanya ada satu pelekat sahaja. Bukan dua macam dulu. Ya, dah tak ada macam dua. So dah tak boleh nak flex satu kat Myvi, satu kat motor. Biasa ada dua kenderaan biasa-biasa. Okay. Kemudian yang paling baru adalah di bahagian skrin dah tidak lagi menggunakan pelekat ataupun yang sinar. Sebenarnya adalah kertas. Kerana kertas boleh dikitas semula. Bukanya begitu saja. Tada! Dia tak shock sangat macam buka plastik. Tapi okey lah. Screen flat tu yang penting. Pegang dekat tangan yang mini ni memang rasa terlampau kecil lah untuk tangan saya yang besar ni. Okey, Obit tangan lagi besar, cuba pegang. Dia lagi kecil pada muka saya. Sebenarnya lebih, kalau kita ada SE, yang boleh kita bandingkan dengan SE untuk orang di macam nak menonton. Saiz ni lebih kurang sama. Tetapi disebabkan iPhone 12 mini menggunakan skrin yang lebih besar, lebih luas dan penggunaan takuk tanpa Touch ID, jadi penggunaan skrin iPhone 12 mini akan lebih imersif dan lebih orang kata mengasyikkan berbanding dengan SE yang banyak bezel tebal. Jadi ini adalah 5.4 inci berbanding dengan 4.7 inci. Okey, kita move on kepada seterusnya. Fazli, rasa Fazli patut membuka yang seterusnya. Okey, kita akan terus pergi kepada iPhone 12 terlebih dahulu. 12, baik. Dan kita akan dapat lihat kan kotak dia lebih kecil daripada biasa. Kita bagi ASMR sikit. Mana mikrofon kat sini? Jom ke atas ke bawah? Ke bawah. Maaf lah, tak biasa unbox iPhone kan. Okey. Ini kotak iPhone 12. Alright. Warna emas. Warna emas. Dan untuk first impression, okey, sebelum tu kita tengok apa dalam kotak. Sama juga macam iPhone 12 mini, iaitu cuma ada kabel dan juga kertas kerja. Itu sahaja. Okay. Untuk first impression iPhone 12 ini adalah warna gold dan kelihatan sangat putih sebenarnya. Okey, sebelum tu saya nak confirmkan dulu. Ini iPhone warna gold. Bukan, ini adalah warna putih. Warna putih. Peminat Apple tak tahu warna Apple susah juga ni. Sebab dia kelihatan seakan warna gold sedikit kalau tengok dekat bahagian aluminium CC dia. Dan skrin yang lebih flat ataupun memang rata-rata. Dia menjalankan iOS 14, kemudian chip proses sama juga seperti iPhone 12 mini dan semuanya. 14 Bionic. 5 nanometer. Ya, betul. So kita akan hidupkan. Jadi Fazli, kita ada tak silap saya ada iPhone 11 kan, boleh lakukan perbandingan saiz sekiranya. Kita hanya ada kotak saja. Kotak saja. Jadi kotak sama juga. Sama tak? Kotak lagi besar dan 2 kali ganda lebih nipis yang baru. Sebenarnya saya terlupa nak bawa iPhone 11 dekat sini. So kotaknya agak sedikit jauh beza. Tapi anggaran saiznya adalah lebih kurang sama saja. Rasa kalau bagi yang tak tahu sebenarnya iPhone 11, iPhone 12 dan juga 12 Pro, ketiga-tiganya skrin 6.1 inci dan tahun ini jika anda tak tahu, keempat model di atas meja sekarang kesemuanya daripada keluarga OLED. Betul. Okey, kita move on ke seterusnya. Silakan. Saya akan buka 12 Pro 6.1 inci. Same spec. Okey, saya tak nak WSM, saya nak lebih ganas sikit.
Alright. Dan kotak dia nak tahu kan atau perbezaannya, kesemua kotak kata hasil langsung untuk model Pro semuanya berwarna hitam. Betul. Semuanya ketebalan sama. Nampak lebih profesional. Nak buka lagi senang pasal tak ada macam vacuum macam dulu kan. Cantik warna hitam dia. Itu dia. Yang ini Jangan tengok Obin, jangan. adakah hitam ataupun apa nama? Apa dia panggil? Graphite. Graphite. Yang warna graphite. Jadi macam Fazli tadi, masih lagi aksesori yang sama. Saya problem tak pakai, tak payah repetitious. Dan saya akan keluarkan dia punya kertas. Saya dapat rasa perbezaannya sekarang. Pasal kalau bagi mereka yang nak tahu juga, yang pada model 12 mini dan juga model iPhone 12, kedua-duanya diperbuat pada bahan aluminium pada bahagian sisinya. Tetapi untuk model Pro diperbuat daripada stainless steel, dan saya dapat rasakan sekarang dia punya difference in weight memang rasa lebih berat, lebih substantial, dan anda boleh lihat ianya jauh lebih berkilat. Kalau Fazli kita boleh tunjuk memang sebenarnya dari segi pandangan pertama memang nampak ini lebih nampak Betul Fazli, boleh rasa tak Fazli? Memang rasa dia punya lebih berat. Untuk 12 dan 12 mini, sisinya walaupun aluminium, dia menggunakan kemasan matte. Tetapi pada 12 Pro dan 12 Pro Max, dia menggunakan kemasan yang berkilat. Sekarang kita dah terpilih bahasa Thailand. Untuk first impression saya sendiri, memang jauh beza berbanding dengan iPhone 12. Memang rasa lebih premium dan lebih berat. Signifikan juga. Boleh rasa dia punya weight tu. Kemudian trademark untuk iPhone 12 adalah LiDAR sensor dekat belakang. LiDAR sensornya. Kalau pakai iPhone 11 rasanya boleh letak di titik hitam kat situ. So, rasanya macam kalau ingat last year kan, masa dia start jual triple camera, ada orang jual kerangka untuk ya betul. Dia adalah pelekat modul kamera iPhone 11 yang boleh digunakan pada kesemua iPhone 10 dengan 10s. Masih ada lagi tahun ni. Tapi dia seakan-akan warna hijau pada iPhone 11 Pro Max kalau tak silap. Mari kita lihat warna hijau. Ini adalah warna hijau tahun lalu. Ini pula ialah graphite. Dan satu perbezaan signifikan kalau anda mungkin boleh nampak sekarang ialah kalau dulu bahagian sisinya melengkung dan dibulatkan, kali ini totally flat macam ada pada iPad Pro. Dan paling penting sekali, mengimbau pula rekaan iPhone 4 yang banyak orang katakan sebagai rekaan terbaik pernah dihasilkan oleh iPhone. Jadi last one saya rasa Fazli. Saya pula. Ya. Bagi rasanya orang boleh je ni. Masing-masing tengok. Wow, rasa macam kotak dia sangat-sangat besar. Oh ya, lupa pula saya yang iPhone 12 Pro Max ni sebenarnya lagi besar daripada previous version, iaitu skrinnya kali ini adalah 6.7 kalau tak silap. 6.7 inci berbanding dengan 6.5 dengan 11 Pro Max tahun lalu. Betul. Wow, memang dapat rasa. Tapi perbezaan. Tak kira yang mana anda beli, tetap tak terjaga. Wah, sebenarnya agak signifikan. Saya agak terkejut dengan saiz dia. Memang lebih besar daripada saya jangka. Dan sangat berat. Wow, sangat berat. Memang video tak boleh cakap macam mana perasaan tu. Memang dah boleh rasa signifikan perbezaan dengan rasa lain dia tu. 11 Pro Max saya dengan 12 Pro Max. Ini Fahim boleh terasakan dia punya beza tu. Yang rasa berat. Mungkin saya rasakan dia adalah peranti yang paling berat yang pernah saya pegang, kecuali yang artinya the only phone yang boleh lawan ni ialah Black Shark 3 Pro tempoh hari yang jaraknya lagi besar. Apabila saya pegang 12 Pro Max ni, membuatkan saya teringat ketika zaman peranti Android baru menggunakan skrin 5.5 inci. Ketika itu semua masih pakai 4 inci, 5 inci. Tiba-tiba Samsung dan OnePlus One semua pakai 55 inci. Boleh pegang kat tangan tu, rasa terlampau gedang, terlampau besar. Itulah perasaan yang saya ada bila pegang 12 Pro Max sekarang ni. Terasa macam tak pernah ada skrin besar macam ni. Dia mengingatkan saya pada peranti yang terbesar pernah saya guna sebetulnya, Xperia Z Ultra dan juga HTC Ultra. Tak ingat dia yang modeling, tapi macam itulah dia punya perasaan saya pegang. Memang dia punya besar tu, setelah sekian lama saya tak pegang peranti yang sebesar ini, memang agak terkejut sebenarnya. Dibandingkan dengan Note 20 Ultra, mana lagi besar? Ini rasanya lagi besar. Ini lagi besar. Rasanya lagi besar. Nampak. Tapi untuk saya sendiri melihat, ini adalah first time saya tengok, rasanya saiz memang akan nampak lagi beza. Sangat. Jadi nampak lebih tebal daripada biasa. Mungkin ini nampak lebih friendly ataupun nipis disebabkan oleh curvature. Curvature betul. Pada bahagian sisi. Tapi ini juga menambahkan sedikit kelainan apabila saya tengok skrin tadi. Skrin tadi memang betul-betul rata. Saya expect ada sedikit lengkungan macam ditemui pada model semua 11. Tapi nampaknya memang total flat. Memang orang kata memang totally ambil rekaan yang ada pada iPad Pro, dia transfer ke semuanya pada ke 4 model untuk iPhone 12 tahun ni. Jadi
Sebenarnya kalau kita perasan adalah ada perbezaan yang agak ketara dengan model mock-up yang kita ada tempoh hari. Pasal mock-up tu ialah plastik dan kalau kita cakap itu rasa lagi sedap, nampaknya untuk real thing lagi sedap. Memang lagi sedap. Saya harus katakan saya tak expect, pasal saya agak terkejut pasal memang rasa lagi premium, lagi best dan rasa macam orang kaya. Betul, sebab masa yang kita pegang modul mock-up yang awal kita dapat tu, dia pegang kat tangan rasa, "Ui, takkanlah ni iPhone 12 selesanya kat tangan." Tapi bila kita pegang produk yang sebenar, yang dah ada kemasannya, yang dah ada catnya, yang dah ada komponen dalamannya, memang rasa puas hati. Okey, memang tak nafikan 12 Pro dan 12 Pro Max lagi premium, tapi pegang yang 12 mini ataupun 12 yang biasa juga, tetap akan rasa selesa di tangan, seronok pegang sebab dia segi empat yang rata tu, dia rasa lain. Sebab dah lama tiada peranti yang rata sebegini, dekat sebegini. Dan ada satu signifikan yang mungkin kalau boleh zoom ya, ialah model kamera yang lebih besar, modul kamera yang besar dan juga lensa yang lebih besar. Boleh kita tengok tak bandingkan dengan yang lain? Adakah kesemuanya menggunakan saiz lensa yang sama untuk semua yang 12? Yang 12. Kita yang 12. Adakah memang ada signifikan tak perbezaan antara model Pro dengan model biasa? Mana kita lihat? Ni model Pro. Ni model. Kita ambil model biasa. Adakah Fazli boleh nampak tak? Ada beza tak saiz lensa untuk Pro dengan biasa? Sebenarnya kalau lihat memang sangat jauh beza. Model iPhone 12 Pro Max ni Pro kan? Bagaimana pula dengan Pro? Jauh beza. Kelihatan lebih kurang sama, tapi disebabkan versi Pro dia ada perlindungan bezel yang besi ataupun aluminium keliling lensa tu, mungkin untuk kemasan lebih premium ataupun untuk kukuhkan lensa, buatkan dia nampak lebih besar. Tapi bila tadi saya rapatkan antara satu sama lain, dia kelihatan saiz lebih kurang sama. Sedikit informasi bagi yang tak tahu, 12 Pro Max sensor utamanya menggunakan sensor shift teknologi, yang mana sensornya bergerak berbanding dengan teknologi OIS biasa yang lensanya yang bergerak. So ini adalah satu kelainan dan boleh kata yang pertama. Yang pertama juga ya. Ini adalah kira macam paling baru lah dalam siri iPhone mereka dalam beberapa tahun ni. Okey, sekarang saya nak tahu sebab ada nampak video review hari tu kata notch iPhone 11 12 mini lagi kecil daripada biasa. Betul. So hari ni kita confirmkan betul ke tidak? Mari kita tengok. Okey, kita tengok dengan iPhone yang lama. Contoh, okey 11 Pro kita bandingkan sebab kita tak ada alat nak mengukur. Ataupun kita bandingkan terus dengan iPhone 12 ke? iPhone 12 dengan Pro Max. Kita lihat. Ada signifikan ke? Dia hanya nampak jika anda cuba cari. Betul. Sebab kalau kita tengok sekali imbas seperti ini, saiznya dah lebih kurang sama. Masuk akal juga jika takut pada iPhone 12 mini lebih kecil sebab kerana perantinya lebih kecil dan dia cuba muatkan, cuba anda lihat bezelnya juga. Kalau kita tengok video-video ulasan yang telah ada di arena web, bezelnya juga adalah lebih nipis berbanding dengan iPhone yang lain. Tapi macam saya katakan tadi, dia hanya kelihatan jikalau kita mencari perbezaan itu. Jika tidak, tak akan nampak beza yang ketara. Cuba saya bandingkan sebelah. Ada, sangat sikit. Macam sekitar berapa milimeter saja di hujung dengan di hujung. Sangat sikit. Saya boleh katakan tidak. Tak boleh nak tak tengok pun. kan? Ya, betul. So sebab tu saya boleh katakan Apple tak ada lagi merealisasikan seperti perkara-perkara yang telah diura-urakan sebelum ini. Masih takut tetap hodoh. Rasanya kita patut beritahu dulu harga untuk setiap siri iPhone. Okey, saya pertama sekali. Just so Apple, kita akan mulakan dengan Pro Max. Gila Fazli kau nak pegang Pro Max sekarang. Okey. Jadi harga bermula daripada RM5,299 untuk 128 dan meningkat ke RM6,699 untuk model 512 yang ada di tengah kami sekarang. Untuk seterusnya untuk Fahim, untuk 12 Pro pula. Untuk versi 12 Pro bermula pada harga RM4,899 untuk 128GB juga, dan melompat sehingga RM6,299 untuk 512GB. Untuk sedikit informasi tambahan lagi sekali, 12 Pro dan 12 Pro Max tiada lagi pilihan 64GB. Sebenarnya paling rendah adalah 128GB. Jadi kalau anda nak perlukan 64, nak kurang sikit harga, jadi model 12 dekat tangan saya sekarang bermula pada RM3,899 dan meningkat ke RM4,599 untuk model 256GB saja. Jadi
Mungkin saiz lebih kecil at the beginning, jadi top of the line juga separuh 256 saja. Betul. Dan akhir sekali, untuk iPhone 12 mini ini yang mana paling murah sekali, juga ada pilihan 64GB dengan harga bermula pada RM3,399 dan melangkaui sehingga RM4,099. betul. Rasanya untuk dari segi pricing kali ni rasanya decent je, tapi bagi saya iPhone 12 mini ni patut lagi rendah harganya. Mungkin Sebabkan form factor ni macam lagi kecil dan harganya tak rasa macam boleh sampai. dia bila kita pegang phone kan, memang nampak premium, memang rasa sedap di tangan. Tapi bila anda pegang depan-depan, anda rasa ini sepatutnya telefon yang harga sekitar RM2,000 bukannya RM3,000. Ini boleh dikatakan iPhone 12 SE rasanya. Jadi kalau nak tahu perbandingan ya, iPhone SE di Malaysia sekarang masih lagi ditawarkan oleh Apple bermula pada harga 1999 untuk 64GB dan meningkat ke 2699 untuk SE. Nampak dia orang tak nak cannibalize dia orang punya market. Jadi iPhone SE yang sekarang juga kalau anda beli juga akan mendapat kotak NIP sini. tak ada saja. Tak ada sajalah. Harga sama, tak ada saja. Okey, baiklah. Setelah mempunyai kotak, ada beberapa feature yang saya rasa mungkin sangat menarik untuk siri iPhone kali ini. Sebabkan kali itu kan sebelum ni iOS 14 masih memberi orang mengakses RAW format untuk pada gambar. Dan kali ini Apple menyediakannya dalam aplikasi kamera mereka. Untuk itu saya sangat teruja untuk lihat bagaimana Apple Pro RAW ni dapat improvekan lagi fotografer ataupun videografer mengedit gambar menggunakan. Tapi pastikan anda kemas kini iOS 14.3 dahulu untuk menggunakan fungsi Pro RAW. Jika tidak, anda tak akan dapat menggunakan ataupun menguji kemampuan tersebut. Dan untuk tahu sekarang masih lagi 14.2 kan, masih guna 14.3, jadi kena tunggu. Sama juga macam kalau anda ingat iPhone 10 masih dirancangkan tempoh hari, dia hanya mengaktifkan fungsi Studio Lightning selepas beberapa kemas kini, beberapa bulan selepas tu. Yang mana begitu sama dengan iPhone 8 untuk fungsi portrait mode. Portrait mode sama, Studio Lighting, portrait mode yang biasa semuanya beta. Sebelum dia jadi stabil dan sedia digunakan oleh orang ramai. Okay, kita dah semua phone. Kita juga ada aksesori, nak kotak aksesori sekali ke? Yes, untuk orang kata melengkapi MagSafe. Kita tak ada pengecas MagSafe kat sini, tapi kita ada kerangka MagSafe. Macam mana kerangka MagSafe tu? Ini saya akan tunjukkan satu produk yang mungkin akan buatkan anda rasa terketawa. Ini adalah kerangka silikon plastik MagSafe untuk yang 12 Pro dan 12. Jadi kedua-dua 12 dan juga 12 Pro, sekarang tak tahu lagi sekali lagi, adalah sama saiz, malahan dia orang punya aksesori interchangeable. betul. Dua-dua boleh beli. Cuba sekarang. Okey, pakaikan ini kepada iPhone 12 kita dan juga 12 Pro. Ini adalah iPhone 12 Pro yang mana menggunakan case Silicon compatible. Silicon bukan dah tak ada leather kan? Tu silicon case. Ini juga plastik. Clear case plastik yang mana bahannya adalah tidak sedaran kat sini, tapi bila pegang kat tangan ni terasa seperti plastik biasa. Cuma dia ada lingkaran dan juga benda titik kat sini yang adalah magnet untuk kukuhkan lagi magnet MagSafe jika anda menggunakan pengecas. Sebab kita tahu pengecas MagSafe magnetnya tidak begitu kuat pada peranti, dan kalau dah tambah pula casing masih akan lagi lemah. Jadi dia letak magnet ni. Semua casing ni ada magnet terbina, tapi sebabkan ini adalah silikon dengan warna yang lebih solid, jadi magnetnya terbina di dalam. Ini sebab dia transparent. Jadi dia terkeluar dan buruk dan kelakar. Saya rasa kalau saya akan menggunakan kerangka, saya akan pilih yang seperti ini. So tak nampak sebenarnya nampak kelakar. Mereka ada pilihan selain daripada menunjukkan bahawa terdapat satu magnet dalam tu. Nasib baik dia buat warna putih, tak tunjuk magnet tu betul-betul. Jadi apa konklusi kita setakat ni? Ada apa lagi yang perlu kita cakap, Encik Fazli? Rasanya itu sahaja kita punya sesi Nyah Kotak kali ini. Dan mungkin anda semua boleh bagi tahu sikit apa yang korang rasa macam excited bila dapat iPhone 12 atau feature yang mungkin akan diuji. Jadi masa review nanti. Untuk saya tak tahu lagi nak review yang mana, tu nanti kita akan bincang kemudian. So 12 mini ni paling yang nampak saya macam minat nak cuba. Satu sebab kita dah sekian lama mencari peranti compact yang mercu, yang sedap di tangan, dan kata serba boleh untuk semuanya. Dan 12 mini ni menawarkan semua itu. Mungkin akan ada masalah dari segi bateri, yang mana itu adalah pengorbanan yang kita perlu lakukan kerana inginkan phone yang kecil. Dan kalau nak tahu, 12 dan 12 mini langsung tiada beza kecuali saiz skrin dan saiz bateri saja. Jadi saya lah, obviously saya memang suka telefon yang besar. Pro dan Max. saya pakai telefon 11 Pro Max tahun lalu dan nak lihat sama ada
berbaloi ke tidak kalau anda ada Pro Max untuk upgrade pada 12 Pro Max tahun ni, dan saya akan cuba dapatkan ulasan dalam masa seminggu. Sama. Saya juga akan cuba membuat ulasan mengenai iPhone 12. Apa yang membuatkan saya teruja adalah ia mempunyai rakaman Dolby Vision Certified. Itu adalah salah satu passion saya sebagai seorang videographer. Kemudian Apple Pro Raw, satu feature yang kita excited juga nak cuba uji, tengok macam mana dia punya prestasi. Jangan lupa juga untuk MagSafe ni kita akan uji juga macam mana dia punya daily use sebagai seorang yang, sebab untuk iPhone 12 kali ni bila dia announce dia MagSafe, dia buatkan kita rasa macam iPhone sebelum ni tak ada wireless charging langsung. So dah terlupa dah wireless charging. Kita ingat MagSafe je sekarang ni. Okey, selain berdiri. Boleh berdiri. Ya, dengan design flat macam ni boleh berdiri. Yes, macam Nokia 3310 boleh berdiri. Ada casing tak boleh. Cuba buat vibration tengok dia bergerak. Jangan, jatuh. Boleh menari. Okey, rasanya itu sahaja kita punya sesi Nyakotak Sembang Lebat kali ini. Okey. Nak penutup ke? Jadi seperti biasa ya, jika anda mahukan lagi video seperti ini, silakan layari channel kami di YouTube dan jangan lupa pergi ke amans.my untuk berita teknologi terkini. Saya Fisarudin dan Fazli dan Fahim. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.